Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Izzati binti Nur Izam dan saya merupakan pelajar daripada Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim. Kami merupakan pelajar daripada Diploma Pendidikan Islam Semester 4 dan sekarang kami sedang menjalankan tugasan berkenaan dengan kerja khusus aktiviti mempromosikan kempen kesedaran. Dan tema yang kami pilih adalah tema berkaitan dengan kesihatan. Dan isu itu juga sedang viral ketika ini iaitu COVID-19. Okey, COVID-19. Kalau kita ingat balik kan, kita imbas balik. COVID-19 ni melanda di Malaysia pada tahun 2020. Dan waktu tu kalau kita ingat, kita pun dikenakan PKP, tak boleh berjumpa dengan kawan-kawan. Lagi kalau bulan puasa tu tak boleh solat tarawih. Kalau kita nak pergi kedai pun nak kena cek suhu semua. Lagilah waktu raya kan, orang-orang bandar semua tak dapat balik kampung. Itu lagilah menyedihkan kan. Memang sangat sedih kan pada waktu tu. Jadi saya pun terkesan, saya pun salah seorang memang terkesan pada yang melanda pada waktu tu kan. Jadi saya rasa bilalah waktu COVID-19 nak habis. Bila penat kita kuarantin kat rumah kan. Semua nak kena jaga hand sanitizer semua bagai tu, betul tak? Baiklah, mari kita masuk kepada isi kita. Apa itu coronavirus? Okey, coronavirus merujuk kepada satu kumpulan virus yang besar dan merangkumi virus-virus yang lain. Boleh menyebabkan penyakit kepada manusia. Dan perkataan COVID-19 itu sendiri sebenarnya bukan merujuk kepada virus, tetapi merujuk kepada nama penyakit yang disebabkan jangkitan coronavirus. Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) kemudiannya membuat keputusan untuk menamakan virus ini secara rasmi untuk mengelakkan kekeliruan dengan wabak SARS-CoV yang melanda Asia pada tahun 2003. Dan WHO telah menamakan penyakit yang disebabkan SARS-CoV ini sebagai Coronavirus Disease 2019 sebagai COVID-19. Baiklah, kita terus masuk. Apakah asal-usul SARS-CoV? Pernah viral di media sosial bahawa SARS-CoV merupakan viral hasil ciptaan biokejuruteraan di makmal, namun semuanya berita palsu semata-mata. Dan tiada bukti kukuh yang boleh menunjukkan SARS-CoV dicipta oleh manusia. Kalau korang ingat, pernah kan orang cakap macam orang yang kurang pengetahuan, dia agak suka cakap coronavirus ni orang yang buat. Actually sebenarnya bukan, itu virus sebenarnya. Saya akan teruskan. Coronavirus ini bermula daripada Wuhan, China. Kalau kita ingat dulu, waktu first kita dilanda COVID-19 tu, di Malaysia kita akan cakap, oh di China, betul tak? Kan? Okey, sebelum merebak ke beberapa kawasan yang lain. Jadi kita kena ingat asal virus ni daripada China dan dia merebak ke negara lain iaitu ke Hong Kong, Jepun, Australia, Perancis dan beberapa negara yang lain. Dan WHO ada berkata, coronavirus yang baru dikenal pasti itu boleh tersebar dari manusia kepada manusia. Jadi coronavirus merebak melalui hubungan rapat dengan individu lain, terutamanya melalui batuk, bersin dalam kira 1 atau 1.8 km yang dijangkiti COVID-19. Jadi kalau kita ingat kan, sebenarnya kita dalam keadaan COVID-19 ni, kita kena jaga penjarakan kita dengan rakan kita. Kalau kita tahu kita ada penyakit COVID-19, janganlah kita tempah untuk berkontak rapat dengan mereka sebab kasihanlah. Sebenarnya kalau korang nak tahu, kalau kamu semua ingin tahu, virus itu mula tersebar di Pasar Basah Wuhan, China yang aktif haiwan hidup seperti ular, katak, kelawar, landak dan kancil.
dekat Wuhan, China sana tu, kalau kamu semua nak tahu, ada satu pasar ni dia jual haiwan-haiwan yang hidup. Jadi di situlah munculnya penyakit virus tu. Dan menurut WHO juga, coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit selesema biasa kepada penyakit yang berbahaya. Walaupun kita nampak penyakit selesema kita tu biasa, dia boleh menjadi penyakit yang sangat-sangat berbahaya bila kita kena penyakit COVID ni sebenarnya. Dan tanda-tanda biasa adalah gejala pernafasan, demam, batuk, sesak nafas, kesukaran nafas. Bila kita tahu ada tanda-tanda tu, baik kita perlu. Namun, kes yang paling teruk boleh terkena kepada radang paru-paru, sindrom pernafasan yang teruk, kegagalan buah pinggang dan malahan boleh membawa maut. Jadi, kita jangan ambil remeh berkenaan dengan COVID-19 kerana bila kita tengok statistik sekarang, kadar kematian COVID-19 semakin meningkat dan berjuta-juta bila kita tengok dekat luar negara, banyak yang orang mati disebabkan penyakit COVID-19. Dan apa yang kita perlu buat adalah langkah-langkah dia. Okay? Bila kita tahu penyakit ni, kita perlu ada berjaga-jaga. Jadi langkah dia adalah, yang pertama, kalau kita rasa kita ada rasa sesama, batuk, demam, cepat-cepatlah kita pergi ke klinik kesihatan yang berdekatan untuk kita cek betul ke kita ni ada penyakit COVID, betul ke kita ataupun kita ada penyakit lain. Jadi daripada situ kita dapat cek diri kita tu bagaimana, sakit apa yang kita alami. Dan yang kedua, langkah kedua adalah, kalau kita tahu kita terkena COVID-19, kita haruslah kuarantin di rumah. Jadi janganlah kita merayap-rayap, kan? Kuarantin rumah sekurang-kurangnya biasanya 14 hari untuk kita betul-betul stabil untuk keluar. Dan langkah yang ketiga adalah memakai topeng muka. Jadi sekarang ni kita sudah tidak diwajibkan untuk memakai topeng muka, tapi kalau orang yang mudah macam berpenyakit, eloklah kalau dia pakai topeng muka supaya penyakit dia tu tidak berjangkit kepada orang lain. Okey, baiklah. Langkah yang keempat, kekal berada di rumah, iaitu stay at home. Yang terakhir, langkah yang paling sangat penting adalah menjaga kebersihan. Tak kiralah menjaga kebersihan dari segi pemakaian, pemakanan, tempat tinggal dan sebagainya, haruslah jaga kebersihan dengan sebaik mungkin. Okey, baiklah, sampai situ sahaja pembentangan saya pada hari ini. Dan segala yang baik datang daripada Allah dan segala yang buruk adalah datang daripada kekurangan diri saya. Dan sebelum saya akhiri saya punya video, dan saya harap sangat kamu semua boleh like dan komen, serta boleh share kepada rakan-rakan berkaitan dengan teamwork yang kami buat. Dan saya akhiri dengan kalam yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.